Saya harap tuan-tuan perempuan yang bersama dengan kita pagi ni, Masya Allah kita tengok ada 14 orang yang dah bersama dengan kita. Semoga dalam kesihatan yang baik, semoga dalam pagi yang ceria, insya Allah. Awak yang ada hantar gamak sedih dah tu kat bawah tu, tersilap ikon, bukan ikon, emoticon kot no. Ada yang hantar sedih dah tu kat bawah tu. Baik, tuan-puan yang saya muliakan, hari ni insya Allah dalam masa yang singkat, saya nak bawa diri saya dan kita sama-sama untuk lihat beberapa perkara, bagaimana para ulama terdahulu bersedia mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan. Ya, kita hari ni 15 Sya'ban, subhanallah. Dan semalam kita melalui satu malam yang subhanallah, menurut Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, antara malam yang insya-Allah termakbul doanya, termakbul doanya, yang diterima doanya, yang didengar doanya, yang diangkat doanya, semalam antara yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, antara malam-malam yang mustajab doa. Kita pun dah tengok kata-kata Imam Syafi'i itu masyhur ataupun tersebar semalam. So semalam antaranya mengumpulkan 2 malam, subhanallah, malam Jumaat dan juga malam nisfu Sya'ban. Jadi kita dah sampai ke malam 15 ataupun 15 Sya'ban, baki lebih kurang 15 hari lagi untuk kita masuk ke bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi tuan-tuan perempuan, saya secara diri yang fakir, diri yang lemah juga nak membuat persiapan, nak sama-sama ajak tuan-tuan perempuan untuk masa yang berbaki ni, masa kecemasan. Masa kecemasan dah 15 hari ni, apakah persediaan yang kita nak buat? Menurut pandangan para ulama, itu juga adalah persediaan mereka supaya kita dapat sama persiapkan diri masuk dalam bulan Ramadan yang dimuliakan. InsyaAllah semoga Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Okey, baik, saya sapa sikit 2-3 orang lagi yang masuk, masya-Allah. Jangan lupa share live ini supaya dapat juga mengajak rakan-rakan lain bersama-sama dengan kita. Waalaikumsalam Jasmi, Salidah Saleh, Isna Abdul Hamid. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah sihat. Shima Syarifuddin. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Rakan-rakan dimuliakan, hari ni insya-Allah saya nak mengajak rakan-rakan untuk beberapa perkara secara ringkas dalam masa lebih kurang 30 minit. Apa yang kita nak tengok? Saya membuat rujukan sebuah kitab namanya Al-Mawsu'atu Ar-Ramadaniyatu, Ensiklopedia Ramadan, yang mana ensiklopedia ini mengumpulkan perkara-perkara yang berkaitan dengan Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Maka saya pilih satu topik kecil daripada banyak topik di dalam buku ini untuk sama-sama kita melihat rakan-rakan bagaimana kita nak menyambut kedatangan Ramadan. Macam mana kita nak mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan. Dan saya kira kita sentiasa membaca, betul tak? Kita sentiasa membaca daripada Rejab lagi. Bulan Rejab kita dah baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ataupun juga kita baca, mungkin sekarang kita dah Sya'ban, tak ada masalah pun kita baca doa yang sama juga, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wahai Allah, berkatilah kami pada bulan Rejab dan juga bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Kita dah 15 Sya'ban, kita minta Allah berkati kita di dalam bulan ini, Allah kasihi kita, Allah rahmati kita, Allah ampun kita, dan Allah beri kesempatan masa kepada kita, kehidupan dan keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan sampai kita masuk dalam bulan Ramadan. Sebab tu wabalighna Ramadan, dan kami sampai ataupun sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Begitu juga ada satu doa lain yang
juga masyhur sebenarnya yang dibaca oleh para ulama, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya, wahai Allah, sampaikanlah, sejahterakanlah saya sampai masuk ke bulan Ramadan, ya, sehingga sejahtera, sehingga sihat, sehingga selamat sampai ke bulan Ramadan. Ya, begitu juga aku dapat bertemu Ramadan. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan Ramadan itu pulang, ambillah balik Ramadan ini berjalan bersambungnya dengan Syawal dalam keadaan segala amal soleh kita diterima oleh Allah. Paling penting rakan-rakan, amal soleh kita itu diterima. Kita buat sebanyak mana pun, kalau tidak diterima oleh Allah, Allahu Akbar, itu satu musibah. Ya, sebab tu tadi, kalau perempuan, tuan-tuan dengar saya mulakan doa, kuliah kita tadi dengan doa, dan doa ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka. Tadi saya guna dengan Allahumma inna nas'aluka. Ya? Nabi baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Wahai Allah, saya memohon kepadamu, anugerahkanlah saya, ya, antara maksudnya begitulah. Saya memohon kepadamu, wahai Allah, ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba, dan juga rezeki yang baik, ya, berkat halal dan berkat. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Kita paling-paling nak minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan amal ibadah kita ini, Allah terima. Jadi sama juga dengan doa yang saya baca sebelum doa yang dibaca oleh Nabi tadi kan, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Dan juga terimalah segala amal solehku di dalam bulan Ramadan. Masya Allah. Tapi yang tu kita sebenarnya kita dah masuk ke Ramadan lah kalau ikutnya kan, bila sampai kita nak, ya Allah, terimalah amal ibadahku. Jadi rakan-rakan, terima kasih banyak Nik Atun Osman, Syamsiah Saleh juga, Masya Allah, Syakirin Abdullah, Fadilatul Usrah Uthman, Waalaikumsalam warahmatullahi, Arosmil, dan juga rakan-rakan. Saya rasa saya nampak tadi Sani Saleh, tapi saya tak nampak ke, silap ke macam mana. Okey, baik, jangan lupa like, share dan komen supaya rakan-rakan kita dapat sertai. Baik, beberapa perkara tuan-tuan perempuan. Di dalam buku ini diletakkan satu topik menyambut kedatangan Ramadan. Tadi sedap tak sedap, sebenarnya kita dah baca 3 doa dah sebelum kita mula kuliah ni sebetulnya. Betul tak? Kita baca Allahumma barakna fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita baca juga Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita baca juga Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Baik. Jadi rakan-rakan, balik pada topik kita yang ringkas, insya-Allah, supaya kita sama-sama dapat mengingatkan diri. Tuan-tuan perempuan, saya cuma nak pandu sedikit rakan-rakan untuk mencari ayat-ayat yang berkaitan dengan Ramadan. Ya, kalau perempuan boleh pergi pada buka Al-Quran, buka ayat 183 pada muka surat 25. 28. Silap. 28. Okey, pada muka surat 28, saya tak syarah ayat ini. Masya Allah, terima kasih banyak Puan Sani Saleh. Tadi sebab saya nampak nama tapi tak nampak komen tu betul-betul kan. Okey, ayat 183, ayat 184, 185, 186. Secara khusus saya tak share tentang ayat-ayat ini, tentang tafsir ayat-ayat ini pada pagi ini, sebab saya memilih untuk kita bincang tentang menyambut kedatangan Ramadan. Namun saya just sebut dulu sebagai permulaan kepada perempuan, ibu-ibu, rakan-rakan, tuan-tuan semua
Ini ayat-ayat yang berkaitan dengan Ramadan yang kita akan masuk. Subhanallah tabarakallah, insya-Allah semoga Allah panjangkan usia kita, dan kelebihan-kelebihan yang ada di dalamnya, perbincangan-perbincangan yang ada di dalam bulan Ramadan secara khusus. Ya, kalau tengok pada ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, sampai habis ayat, ya wahai orang-orang beriman, difardukan kepada kamu as-siyam, berpuasa. Ya, ada sebab kepada Allah sebut wahai orang-orang beriman. Kerana orang-orang beriman akan tidak mempunyai alasan apapun bila Allah fardukan sesuatu, Allah perintahkan sesuatu, dia segera buat. Masya Allah tabarakallah. 184 penceritaan lanjut tentang ibadah puasa. Ya, 185 bila nak puasa tu. Tadi kan saya mulakan dengan 183, ya, wahai orang beriman, difardukan puasa ke atas kamu. Berapa hari puasa? 184. Beberapa hari berpuasa. 185 bila nak puasa tu? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran ila akhir al-ayah. Yang nak difardukan berpuasa itu adalah pada bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Masya Allah tabarakallah. Ya, nampak tak sekali lalu perkaitan yang sangat jelas di antara bulan Ramadan, bukan hanya dengan ibadah puasa, tetapi dengan Al-Quran. So, sebetulnya tuan-tuan dan puan-puan, bukan maksud saya kata tak fokus dekat puasa, ya. Memang Ramadan memang kita diwajibkan berpuasa, difardukan berpuasa pada bulan Ramadan 1 bulan sepenuhnya. Ya, 30 hari untuk 29 atau 30 mengikut kepada kalender lah atau takwim yang sebenar lah kan. Tapi kita sebutlah sepenuhnya bulan Ramadan 30 hari sebagai misal secara asasnya. Ya, yang lelaki tidak ada excuse, yang perempuan barangkali ada excuse. Ya, sekiranya beranak pinak, menyusu, sekiranya haid, wiladah dan juga nifas, dan beberapa situasi-situasi lain, ataupun orang yang uzur. Yang tu kita kena belajar lain lah hukum hakamnya. Saya bukan kepakaran saya untuk bincang benda tu. Tapi saya nak sebut dekat tuan-tuan perempuan, antara persediaan, ni antara poin awal rakan-rakan. Antara persediaan, ya, supaya kita jelas. Sebab tu saya sebut daripada ayat 183 sampai 185 setakat ni. Jadi fardukan ibadah puasa. Jadi belajar tentang hukum hakam berpuasa, hukum hakam ibadah di dalam bulan Ramadan. Itulah sebagai salah satu bentuk persediaan yang kita kena buat untuk menyambut bulan Ramadan. Kita, tuan-tuan perempuan, sebagai seorang yang beriman, saya khususnya, saya nak sebut peringat diri saya dan kita semua. Ya, bukan kita duk kira hari semata-mata. 15 hari lagi nak puasa. Bazar kat mana buka? Ya, kat mana bazar kita boleh pi? Kita duk fikir yang tu dulu ke? Adakah salah khususnya kita nak tengok tang mana bazar buka supaya senang urusan kita? Tak salah. Cuma letaklah prioriti rakan-rakan, teguran untuk saya dan kita semua. Ya, kita dah plan banyak perkara yang terlampau keduniaan ataupun tertumpu kepada orang kata apa? Satu perkara yang memenangkan atau menyenangkan pihak kita semata-mata. Kita duk fikir ada bazar kat mana buka. Ya, nak iftar makan apa, nak sahur makan apa. Salah tak salah? Saya maksud saya tak salah. Well planned, very good, bagus. Cuma apa lagi persediaan yang lebih berprioriti, yang lebih utama? Kalau tadi saya baca ayat 183 secara asas, ya kita tak tafsir ayat ni hari ni, kita tak baca tafsir ayat ni hari ni, tuan-tuan perempuan. 183 tentang ibadah puasa. Maka sepatutnya masa yang berbaki khususnya buat persediaan belajar hukum hakam tentang ibadah puasa. Ya, lelaki atau perempuan. Begitu juga kalau kita tengok ayat 185, sebab 184 itu menjawab kepada berapa hari nak puasa, beberapa hari. 185 bila nak puasa, bulan Ramadan.
Jadi besarkan lagi, apakah persediaan yang kita kena buat tertumpu kepada persediaan hukum hakam ibadah secara umum di dalam bulan Ramadan. Kalau tadi puasa, kita ambil satu ayat dia, perempuan. Ini antara yang saya nak share dengan tuan-tuan perempuan supaya kita dapat plan, rancang. Walaupun sebenarnya kita ni merancang, Allah yang maha merancang, betul. Allah izin tak izin itu di sisi Allah, di sisi kita usaha. Subhanallah. Jadi tadi kita kata persiapan bulan Ramadan antaranya rakan-rakan belajar hukum hakam ibadah puasa. Ya, kalau saya ni menyusu, sebagai misal ibu-ibu yang menyusu kan, atau ibu-ibu yang hamil, ataupun ibu-ibu yang masih ada hutang lagi ni, baki 15 hari lagi dalam bulan Sya'ban, ada lagi banyak hari yang tak qada, misalnya puasa-puasa yang terdahulu. Jadi macam mana nak buat ni? Saya belum bayar lagi fidyah misal. Ya, sebagai misalnya apa yang berkaitan hukum hakam, ini persediaan paling utama. Kedua tadi rakan-rakan, saya bawa pada ayat 185. 185 Allah detailkan bila yang nak diwajibkan atau difardukan puasa bulan Ramadan. Jadi persediaan kita yang saya nak letakkan secara asas untuk ayat 185 ini, saya tak detail ya, saya ingatkan sekali lagi. Bila kita baca Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, jadi kita buatlah apa lagi persediaan, apa lagi persiapan khususnya berkaitan dengan hukum hakam di dalam bulan Ramadan. Kalau tadi tertumpu kepada puasa, sekarang apa lagi ibadah-ibadah lain yang kita nak buat dalam bulan Ramadan, rakan-rakan sekalian? Tarawih misalnya kan. Jadi tarawih, ambil tahu hukum hakam tarawih kat mana, kena rancang juga, kena tengok. Walaupun sebenarnya insya-Allah 1 bulan 4 kita dah dalam fase endemik. Salah ataupun betul, tolong perbetulkan saya kalau saya salah. Kalau salah, kalau betul, betul. Setakat kita maklum semua, insya-Allah 1 bulan 4 dah mula endemik. Tapi ambil juga maklum, buat perancangan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kat mana kita nak solat tarawih, hukum hakam solat tarawih. Boleh tak, contohlah kan, boleh tak solat tarawih duduk? Macam mana nak solat duduk kalau kita tahun ini agak berasa tak sihat sikit, tapi kita nak buat tarawih juga? Ya, witir, macam mana nak buat witir? Sebab biasanya persoalan-persoalan ini akan timbul balik bila masuk Ramadan. Betul tak? Boleh tak dah witir, dah ikut imam dah selepas tarawih semalam, bangun tahajud ni, boleh tak nak witir balik? Contoh, saya tak bincang soalan fiqh ya tuan-tuan perempuan, saya nak fokus kepada apakah persoalan-persoalan yang sepatutnya kita cari jawapan segera dari sekarang sebagai persediaan kita untuk sambut Ramadan supaya kita boleh full to the fullest. Paling kita kata apa? Paling sepenuhnya kita committed mengisi Ramadan itu dengan baik. Jangan bulan Ramadan baru kita nak cari apa kita nak buat, apa hukum hakam dia. Bukan tak boleh perempuan. Kita baru nak masuk track, lambat dah. Orang dah masuk dah satu Ramadan tu, orang dah berlumba-lumba nak buat amal kebaikan. Kita masih tercari-cari rentak. Jadi itu sebab kita perlu buat persiapan lebih awal. Kita nak pergi travel pun rakan-rakan, tuan-tuan perempuan, kita nak balik kampung, kita nak pergi travel, kita punya persediaan rapi dah. Ya, hari pertama nak pakai baju apa, hari kedua nak makan dekat mana, hari ketiga, contoh kan. Kenapa? Untuk masuk satu bulan yang sangat dimuliakan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Nabi sebut dalam hadisnya, orang siapa yang hidupkan Ramadan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan sepenuh keimanan, dengan bersungguh-sungguh, dengan kesungguhan nak cari ridha Allah, nak cari keampunan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi,
akan diampunkan segala dosa-dosanya yang lalu. Kita tahu dah fadilat, kelebihan dan keutamaan yang ditawarkan dalam bulan Ramadan. Tapi kita masih tak buat persediaan. Kenapa kita tak excited nak sambut Ramadan? Seperti mana kita nak excited buat persediaan nak berjalan, nak balik kampung dan sebagainya. Ini sebagai analogi biasa rakan-rakan supaya kita dapat termuhasabah. Okey, so tadi saya kata apa? Yang kedua adalah persediaan, persiapan khususnya tentang hukum hakam ibadah lain di dalam bulan Ramadan. Apa lagi selain puasa? Apa lagi selain tarawih? Qiyamul lail sebagai misal. Hukum hakam qiyamul lail sebagai misal. Sebab kita nak tambah baik kualiti diri kita dan kualiti ibadah kita secara khusus. So takkanlah sama, ya, kita nak tambah baik lagi. Lain selain daripada itu, hukum hakam zakat, hukum hakam sedekah, hukum hakam menyediakan makanan untuk orang yang berpuasa. Subhanallah. Ini semua perkara-perkara yang terkait dalam syahrul Ramadan, dalam bulan Ramadan. Tapi jangan lupa ada lagi satu secara khususnya pada ayat 185 tadi, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Berarti satu lagi antara persediaan yang kita patut buat rakan-rakan yang dimuliakan adalah persediaan untuk mengukuhkan hubungan kita dengan Al-Quran. Pun rakan-rakan sebetulnya kita boleh plan, kita boleh rancang. Ya, macam mana kita nak rancang, macam mana kita nak khatam Al-Quran pada bulan Ramadan ini secara khususnya. Ya, ataupun apakah kalau saya personally, kalau saya boleh share dengan tuan-tuan perempuan, biasanya kelaziman saya akan pilih juga secara fokus untuk Ramadan tahun ini, apakah ayat atau surah yang saya nak tadabbur. Dan Al-Quran, tuan-tuan perempuan, ya, jangan kejar khatam sahaja. Tapi jangan salah faham saya sebut ni, bukan maksudnya tak boleh khatam. Jangan kata saya tak bagi khatam lah. Khatam kena khatam lah. Secantik-cantiknya memang kena khatam. Okey, tapi tuan-tuan dan perempuan, kena faham juga antara sebab Al-Quran diturunkan adalah untuk difahami, dan itulah fungsinya yang sebenar. Untuk kita faham apa yang Allah sebut di dalam Al-Quran, supaya bila kita faham apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, kita boleh beramal. Kita boleh buat tindakan. Setelah kita faham, kita tadabbur, kita hayati, kita teliti, kita fahami, kita renungi ayat Al-Quran yang dibaca. Jadi kalau saya share tips sikit, tuan-tuan dan perempuan, pengalaman saya yang sedikit lah, diri saya lemah ni, saya akan rancang dah Ramadan tahun ni surah apa ataupun ayat apa yang saya nak fokus untuk tadabbur. Ya, ataupun kalau contoh kita baca satu hari satu juzuk, bolehlah ambil lah, ya, satu surah ke, ataupun satu ayat ke, atau satu kisah ke, untuk kita renung dalam-dalam maksud dia. So untuk tahun ni sebagai misal, insya-Allah kalau Allah izin saya masuk ke bulan Ramadan, Allah panjangkan usia saya, semoga Allah panjangkan usia saya masuk ke bulan Ramadan, bertemu Ramadan, beramal di dalam Ramadan. Surah tahun ini saya sasarkan untuk tadabbur surah Al-Mulk. Itu contohnya. Okey, kalau tahun sebelum ini saya sasarkan kisah apa ataupun ayat mana. Bagi yang pernah mengikuti saya dalam bulan Ramadan dalam 3-4 tahun lepas, saya akan cuba buat perkongsian setiap hari satu ayat di page saya lah, page Ustazah Nuni. Cuma tahun ini saya masih menimbang tara sama ada boleh meneruskan ataupun tidak, kerana sebenarnya saya dah ada plan lain lah, macam tu. Tapi tuan-tuan perempuan, apa yang saya cuba share dengan tuan-tuan perempuan tadi tu adalah untuk bagi idea. So macam mana plan kita, persiapan kita, persediaan kita untuk kita buat khususnya bulan Ramadan nanti, hubungan kita dengan Al-Quran. Ramadan tahun ini nak perbaiki lagi bacaan Ustazah contohnya. Jadi saya nak cari
guru peribadi atau nak masuk kelas untuk memperbaiki bacaan Al-Quran saya. Oh, saya Ramadan tahun ini saya nak fokus kepada khatam. Tahun ini saya nak fokus kepada belajar tajwid. Tapi ada hubungan dengan Al-Quran. Saya tahun ini Ramadan selain pada baca, saya nak sasarkan, saya nak mengulang satu juzuk Ustazah. Sebab saya hafal semua tapi saya nak mengulang satu juzuk. Hubungan dengan Al-Quran. Lain. Saya target Ramadan tahun ini saya nak sasarkan memahami kisah Nabi Musa alaihi salam khususnya. Contoh. Jadi apakah perancangan, persiapan dan persediaan kita dengan Al-Quran? Subhanallah. So, rakan-rakan, ini antara perkara yang saya nak share. Dan terakhir, persiapan kalau kita tengok secara sekali lalu daripada ayat 186. Ini saya rasa rakan-rakan semua favorite ayat dia. Ataupun dia pegang selalulah ayat ni, dia ingat selalu. Ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Rakan-rakan, 186 cerita tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila sa'alaka 'anni, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, 'anni tentang aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, maka jawablah, bagi taulah kepada mereka, fa inni qarib, aku ini dekat dengan mereka, aku sentiasa hampir kepada mereka. Dan juga ujibu da'watad da'i, aku perkenankan, aku jawab, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Idza da'an, bila dia berdoa kepadaku. Allahu Akbar. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka sambut seruanku dengan mematuhi perintahku, ya, patuh kepada arahanku, tinggalkan apa yang aku suruh tinggalkan, dan hendaklah mereka beriman, la'allahum yarshudun, semoga mereka menjadi baik serta betul. Subhanallah. Doa ini juga kalau kawan-kawan, tuan-tuan, perempuan, rakan-rakan tengok, ayat ini, ayat tentang doa datang setelah penceritaan tentang Ramadan, ibadahnya, puasa, dan juga Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Isi yang saya share tadi ni bukan lagi masuk dalam mausu'ah Ramadaniyah, ya perempuan, belum lagi. Belum lagi. Yang ni saya punya sharing untuk kita nampak, kita nak plan, insya-Allah, selain kita baca doa Allahumma ballighna Ramadan, sampaikan aku ke bulan Ramadan, apa persediaan kita buat siap-siap. Ini cerita tentang doa, tuan-puan. Ayat ke-186. Allah suruh kita doa, Allah bagi tahu dia akan makbulkan, dia akan dengar doa kita. Maka apa persediaan yang kita nak buat? Subhanallah. Baca doa-doa, buat persiapan, senaraikan doa-doa yang kita nak baca sentiasa di dalam bulan Ramadan. Cari doa-doa yang sahih daripada Al-Quran dan hadis, kumpulkan, lazimi pembacaan, ya, senaraikan supaya dalam bulan Ramadan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. So apa persediaan dia? List, siap-siap apa doa yang kita nak baca di dalam Ramadan. Subhanallah. Okey, so tuan-tuan perempuan, nampak dah idea tu. Okey, yang ini yang saya share tadi ini yang pertama daripada sudut tafsir dan tadabbur saya secara personal. Ya, bila Allah cerita begitu, apa yang saya kena buat? Saya kena buat persediaan. Antara lain, sebelum saya berhenti, tuan-tuan perempuan, saya nak sebutkan juga, yang ni baru balik ke mausu'ah Ramadaniyah tadi, ensiklopedia Ramadan tadi, ya rakan-rakan. Saya tengok sikit, ada 2-3 komen barangkali.
Masya Allah. Terima kasih banyak kepada yang share live ini. Semoga ada juga rakan-rakan kita yang dapat manfaat daripada perbincangan ini kan. Edi Yuli Harmiza Ngah. Waalaikumsalam warahmatullah. Nur. Okey. Dan yang atas-atas saya dah tak nampak dah. Minta maaf banyak. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Baik. Antara yang terakhir saya nak share dengan rakan-rakan. Ya, rakan-rakan yang dimuliakan. Selain pada doa-doa yang tadi kita dah baca. Dan juga persiapan-persiapan yang semoga sama-sama kita buat insya-Allah menuju Ramadan baki 15 hari. Bella Razak daripada Usrah Zawiyah. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bella Razak. Barakallahu fiik. Terima kasih, ini daripada usrah kami kan, masya-Allah. Baik. Berkata Dr. Syed Al-Afani, kita dapati golongan salaf menyambut Ramadan dengan taubat nasuha. Tuan-tuan puan-puan tolong catat. Antara persiapan lain kita nak buat untuk sambut Ramadan. Persiapkan diri untuk masuk ke bulan Ramadan. Apa dia? Taubat nasuha. Taubat sebenar-benar taubat, rakan-rakan, sucikan diri, banyakkan istighfar, minta ampun kepada Allah, bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Kita berazam tekad tak mau ulang dah dosa dan maksiat. Kita bersihkan diri kita, sucikan diri kita. Itu antara persiapan yang dibuat oleh para ulama terdahulu untuk masuk ke bulan Ramadan. Ya, so berkata Dr. Syed Al-Afani tadi, kita dapati golongan salaf mereka menyambut Ramadan dengan taubat nasuha kepada Allah dan kembali kepadanya dengan mengerjakan ketaatan, memperbaiki diri sama ada dalaman dan luaran. Ya, dalaman pun kena sihat, luaran pun kena sihat. Ya, fizikal kena fit kan, kita nak berpuasa pada siangnya. Kita nak jadi ahlus siyam di kalangan orang yang berpuasa. Dan kemudian malamnya kita nak jadi ahlul qiyam. Ya, ahli hamba yang berqiyamul lail, mendirikan malam dengan ibadah solat secara khusus, dan ahlul Quran, dan juga menjadi ahli Al-Quran. Siang dan malam nak duduk dengan Al-Quran. Dan juga ibadah-ibadah lain. So, kena buat persiapan luaran dan dalaman juga. Ya, memperbaiki diri sama ada dalaman dan luaran. Sungguh-sungguh melakukan ibadah puasa, solat-solat, dan baca Al-Quran, zikir, dan semua jenis ibadah. Tengok apa dia yang disebutkan Dr. Syed Al-Afani ni. Persiapan yang para ulama ataupun para golongan salaf terdahulu, ulama terdahulu buat persiapan nak masuk Ramadan. Taubat nasuha, persiapkan diri kembali kepada Allah, banyak buat ketaatan, bersihkan diri, banyak minta ampun, persiapkan diri luaran dan dalaman. So, itu pun juga yang perlu kita buat sebagai persiapan diri kita nak masuk Ramadan. Boleh tuan-puan? Dan yang terakhir, saya kira poin terakhir sebelum saya berhenti, saya nak share juga satu perkara lain yang disebut oleh Dr. Mani' Abdul Halim Mahmud. Kata apa, ada 3 kaedah penting sebagai persediaan yang perlu dilakukan oleh umat Islam, oleh orang Islam sebagai persediaan dan persiapan nak masuk Ramadan. 3 perkara, kata Dr. Mani' Abdul Halim Mahmud. Apa dia? Yang pertama, macam yang disebut oleh Dr. Al-Afani tadi, taubat nasuha. Yang kedua, berjanji, berikrar, berazam, tekad tak mau dah buat dosa-dosa, tak mau kembali dah kepada dosa-dosa yang kita dah buat. Dan yang ketiga, berusaha belajar hukum hakam dengan ibadah yang terkait dalam bulan Ramadan. So, rakan-rakan, banyak kerja kita kena buat, 15 hari lagi kita tinggal. Sepatutnya, kalau disebutkan, ulama' menyebutkan, para ulama' terdahulu buat persediaan 6 bulan sebelum. 6 bulan sebelum masuk Ramadan, dah buat persediaan diri.
6 bulan selepas bulan Ramadan, berdoa semoga Allah terima amal soleh. Jadi kalau kita baki lagi 15 hari ni, kita kata apa? Masa kecemasan dah. Masa tambahan dah kalau main bola kan. Dah cukup dah 90 minit. Dia ke 90 minit kan. Tapi referee ataupun pengadil bagi masa kecemasan ataupun masa tambahan 10 minit. So kita ada 15 hari buat persediaan, bertaubat dengan sebenar-benar taubat nasuha, azam, ikrar, tekad tak mau ulang dah kesilapan, dosa dan maksiat kita, minta ampun sebanyak-banyaknya, bersihkan diri luaran dan dalaman, persiapkan diri dalaman dan luaran, kembali kepada Allah dengan sebenar-benar ketaatan kepatuhan, belajar hukum hakam tuan-tuan dan puan-puan dengan ibadah yang terkait di dalam bulan Ramadan secara khususnya, supaya kita masuk dalam Ramadan, kita dah fit, kita dah bersedia, kita dah dalam momentum, kita dah dalam track untuk berbuat sebanyak-banyak amal soleh yang kita boleh buat, insya-Allah. Baik tuan-puan, terima kasih banyak kepada Sani Saleh, Faizah Kasih Ilahi, Waalaikumsalam warahmatullahi, Nur Izwana, Bella Razak, terima kasih banyak, Harmiza Ngah, Yuli, Edi, Nur Ash, Suardi Lami, dan nama-nama yang atas yang saya tak boleh nak nampak dah komen-komennya. Terima kasih banyak atas penyertaan tuan-puan. Semoga ada sesuatu, ada sedikit manfaat daripada perkongsian saya pagi ini, insya-Allah. Jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah, dalam perkongsian-perkongsian yang akan datang. Jadi selamat mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Allahumma, kita banyakkan membaca doa, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Baik, jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih banyak kepada surau An-Nur. Jom sama-sama kita buat saham, kita menumpang saham juga di surau An-Nur untuk infak dana aktiviti dan juga penambahbaikan surau ni, insya-Allah. Jumpa lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.